Wanita ahli syurga. Siapa yang nak masuk syurga ni? Angkat tangan. Allahu Akbar. Cepat je, subhanallah. Baik. Ini boleh main-main ni. Siapa yang nak masuk syurga? Turun tangan. Okay. Betul, dia kena dengar betul-betul kan. Siapa yang tak nak masuk syurga? Angkat tangan. Dia jaga. Kena dengar betul-betul. Tu boleh buat game lah. Baik, dalam Islam, setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya, lelaki mahupun perempuan. Semua itu dikira sebagai Abdullah ataupun hamba. Mulakan Allah dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadhaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, minta maaf saya lambat sikit sebab tadi jalan rupanya jam accident. Itu yang jadi sebab ada accident di situ. Itu yang kita 3-4 jalan jadi 3 lorong jadi 1 lorong. Itu yang agak lewat sedikit dan panjang. Baik, apa khabar semua perempuan? Alhamdulillah, dah sarapan pagi? Dah ke puasa? Hari Rabu Zaza. Okey, tak apa kan, nak puasa pun boleh. Mungkin yang ada puasa Nabi Daud kan. Okey, jadi boleh kita cek tak kita sampai tajuk berapa? Bab 2 ke? Janji Allah untuk wanita, betul kan? Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita niatkan dengan kita membuka bab ini, kita mohon supaya Allah memberi kita satu petunjuk yang cukup jelas kepada kita tentang muhasabah diri kita kan, dan kita mengambil janji Allah ini sebagai salah satu daripada azam dan juga motif ya untuk kita hidup dan juga beramal sebagai seorang wanita. Amin ya rabbal alamin. Dan janji Allah ini sampai pada kita. Muka surat 24. Wanita ahli syurga. Siapa yang nak masuk syurga ni? Angkat tangan. Allahu Akbar. Cepat je, subhanallah. Baik. Ini boleh main-main ni. Siapa yang nak masuk syurga? Turun tangan. Okay. Betul, dia kena dengar betul-betul kan. Siapa yang tak nak masuk syurga? Angkat tangan. Dia jaga. Kena dengar betul-betul. Tu boleh buat game lah. Baik, dalam Islam, setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya, lelaki mahupun perempuan. Semua itu dikira sebagai Abdullah ataupun hamba Allah. Dan mereka mempunyai hak dan peluang nak pergi ke syurga ataupun tidak. Ya, jadi dia ada hak, dia ada peluang. Allah bagi hak kepada hamba-hambanya sebanyak-banyaknya. Dan Allah memberikan peluang seluas-luasnya untuk kita masuk ke syurga. Seandainya kita tidak dapat masuk syurga, kerana apa? Kita tolak peluang itu. Kita pejamkan mata kita. Kita tidak hiraukan ya peluang dan juga tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lelaki perempuan itu pada sudut konsep dia nak masuk syurga tak ada bezanya. Setiap individu dia ada peluang-peluang dia. Sehinggalah Allah menyebut dalam surah Al-Hujurat, Allah ajar kita betapa Allah Maha Adil ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, mafhum ayat ini yang bermula dengan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha ila akhiril ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu ada bangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu saling mengenali. So saling mengenali adalah saling kita bukan saja bertaaruf, tetapi kita mengambil tahu, menambah pengalaman, menambah ilmu kita ya. Okey. Dan kemudian Allah sebut sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah tahu ya, kalau macam daripada ayat ni seolah-olahnya bila kita baca
Allah nak bagi tahu, aku tahu seandainya engkau berada dalam keadaan ini, maka engkau mempunyai sentimen perkauman, sentimen kejantinaan. Perempuan lebih hebat dari lelaki lebih hebat daripada perempuan. Begitu, dia akan ada sentimen-sentimen itu, maka Allah balut siap-siap. Bagi tahu siap-siap, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak ada kena-mengena dengan jantina, tak ada kena-mengena dengan bangsa dan puak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Jadi Allah suruh kita berkenalan, dan bukan saja berkenalan, mengambil tahu, kenal antara jantina, antara bangsa puak, tapi Allah sebut aku lebih mengenali. Okey. Jadi di sini masya-Allah sangat banyak ibrah dia. Perlu ada saling melengkapi antara satu sama lain. Elak daripada menghina mencemooh. Boleh nak guna kekuatan. Okey, sesuatu bangsa ni, bangsa Melayu ni, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Tetapi jangan menghina mereka. Kita ambil tahu saja, mungkin dari sudut pemakanan dan sebagainya. Baru-baru ni saya pergi jumpa doktor saya yang saya suka, doktor India. Dua orang doktor India, saya suka sangat dengan dia orang. Sebab dia orang punya explanation. Dan kita jumpa dia tu tak perlu ubat pun tak apa. Once dia explain tu, kita rasa macam sudah terubat. Dan tak perlu ada preskripsi. Sebab saya kena pula darah tinggi. Tahun 2018 saya pergi haji. Jadi waktu tu kepala saya berat sangat. Lepas habis daripada wukuf, melontar, kepala saya berat, saya demam sikit. Jadi bila doktor check, doktor kata, Ustazah, darah Ustazah tinggi, Ustazah kena berhati-hati ni, dia kata. So saya berhati-hati tu tengah berhati-hati, berdengar je. Jadi tidaklah ambil benda tu sebagai satu yang penting ataupun macam serius. So rupanya akhir-akhir ni kena juga. So bila check, doktor telah jumpa doktor India ni. So dia suruh saya buat blood test, belum lagi keluar keputusan ni. Lepas tu dia suruh saya check setiap hari 2 kali tekanan darah saya. So far memang hypertension stage 1 atau stage 2. So far lah, setakat beberapa hari ni kan. So kemudian, tapi dia menerangkan. So salah satu caranya dia terangkan, dia bagi tahu apa. Ini yang saya macam, wah betul ni, alamak, ini banyak lagi jihad kita. Dia kata apa, biasanya dia kata yang kena dengan darah tinggi ini orang yang duduk di bandar-bandar. Memanglah kena. Lepas tu sebab orang yang sibuk, yang dia makan tu main tangkap je. Memang akulah tu. Kurang exercise, memang akulah tu. Semua memang aku kan. Lepas tu, dan kebanyakannya bangsa Melayu, memang akulah tu. So maksudnya bangsa Melayu ni dia telah dikaji, kita ramai yang darah tinggi. Mungkin dari sudut dia kata pemakanan ataupun cara gaya hidup kita lah. Kita kan suka makan goreng-gorengan, tapi goreng kita banyak yang lauk je. Itu pun dah telan Elio dah tu. Dan diorang suka goreng, tapi goreng kacang-kacang kan. Makanan dia dal banyak, kacang-kacang yang tu lah. Dan rempah-rempah dia tu pun banyak. Jadi situ yang mungkin membezakan. Saya kata, oh begitu ya. Nampak. Kita berhati-hatilah orang Melayu, siapa yang bukan orang Melayu angkat tangan. Jadi salah satu daripadanya kan, sebab akulah tu, semualah aku tu. Okey, kena sendiri ya. Baik. Jadi situ kisah 10 orang sahabat syurga. Seterusnya kita lihat ada kisah 10 orang sahabat syurga yang disebut dalam kitab Manaqib. Mereka ini dijanjikan syurga. Setiap satu nama ini perempuan pada muka surat 24 ini bermula daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq sehinggalah Saidina Sa'id bin Zaid ya. Semuanya telah ada hadisnya yang menyatakan mereka ini adalah penghuni syurga. Cuma saya tak sempatlah nak mencari hadis-hadis tu. Okey. Baik, kita terus pergi. Selain itu terdapat juga beberapa riwayat lain. Riwayat ni maksudnya dia kembali kepada hadis Nabi ya, menjelaskan bahawa manusia yang dijanjikan syurga lebih ramai daripada itu. Antaranya riwayat dari Imam Bukhari menceritakan bahawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk ke dalam syurga tanpa hisap sahaja ada berapa? 70,000. Ramai ke sikit tu? Kan 70,000 sikit. So jadi adakah kita termasuk? Kan, amin ya rabbal alamin.
Dan seterusnya disenaraikan beberapa wanita yang dijamin masuk syurga. Itu pun berdasarkan hadis. Jadi kita nak intai-intai hari ini siapakah wanita-wanita yang bertuah tersebut. Kerana ada hadisnya, ada dalilnya bahawa dia akan masuk ke syurga. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, okey. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah rasa cemburu dengan mana-mana isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana saya mencemburui Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Baik, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidatina Khadijah ada sempat jumpa ke tak? Tak sempat jumpa. Okey, betul. Meskipun beliau telah meninggal dunia ketika baginda mengahwini saya, namun saya sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang Khadijah. Jadi tu yang mencemburukan dia tu. Jadi dia kenal Sayyidatina Khadijah ini pada telinga dia melalui pendengaran dia, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah telah membina sebuah istana bernama Qasab yang diperbuat dari batu permata dan mutiara-mutiara di syurga. Dan apabila baginda menyembelih kambing, pasti baginda akan mengirimkan bahagian-bahagian kambing itu kepada rakan-rakan Khadijah. Sayyidatina Aisyah ini dia memberitahu pada kita kenapa dia cemburu dengan Khadijah. Kita tengok hadis ni, kita pula pilih, inilah dia salah seorang ahli syurga. Jadi nampak hadis ini boleh dilihat dari pelbagai angle yang benar, ya. Okey. Jadi masya-Allah, so dah ada hadisnya. Kau tengok macam mana Sayyidatina Khadijah punya kehidupan, ya. Dia daripada darjat yang tinggi, kemudian dipandang hina kerana dia menyokong baginda sallallahu alaihi wasallam. Harta benda dia yang dikumpul selama ini yang cukup, kalau banyak riwayat mengatakan separuh ataupun 3/4 daripada tanah Arab itu memang harta Sayyidatina Khadijah. Habis susut. Kerana apa? Kerana membantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam tentang 3/4 tu saya tak tahu, tapi itu disebutlah pada beberapa cerita. Baik, seterusnya Fatimah Az-Zahra, anak kesayangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang mana diriwayatkan bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan haji wada, tu haji Nabi yang terakhir pun, dan ketika itu baginda terpandang terlihat Sayyidatina Fatimah. Maka baginda memanggilnya dengan gembira seraya berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kita ada tak nampak anak kita tu dengan wajah gembira, "Selamat datang anakku." Ada tak cakap macam tu? Nanti mak baru habis kelas sastra ke mak? Okey. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah duduk di sebelah kanannya dan membisikkan sesuatu sehingga Fatimah menangis. Fatimah radhiyallahu anha menangis terisak-isak, dan di saat Fatimah terlalu sedih, sekali lagi baginda membisikkan sesuatu kepadanya sehingga menyebabkan Sayyidatuna Fatimah terus tersenyum. Apabila Aisyah bertanya, Aisyah ni dia perhati, dia nampak aja kan, tak apalah tu anak beranak tu, tak nak campur, tapi perasaan nak tahu dia itu bergejolak lah. Maka dia pun bertanya. Jadi bila dia bertanya, Fatimah pun menjawab, "Oh, saya akan buka rahsia." So, maksudnya itu adalah rahsia. Namun setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu Aisyah kuat ingatannya, sekali lagi Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya sehingga membuatkan dia dalam dua situasi, iaitu menangis dan tersenyum. Okay. Lalu Sayyidatina Fatimah menceritakan bahawa kali pertama yang membuatkan Sayyidatina Fatimah menangis adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadanya, memberitahu bahawa Jibril telah membacakan Al-Quran, yakni tadarus dengan hafalan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setiap tahun sekali je. Tapi tahun itu Jibril telah membacakan ataupun bertadarus 2 kali. Lalu baginda membuat kesimpulan penyataan, "Sesungguhnya aku melihat ajalku semakin dekat. Maka bertakwalah dan bersabarlah. Sebaik-baiknya pendahulu untukmu adalah
saya. Okey. Lantas saya menangis ketika itu manakala saat baginda SAW membisikkan kepada saya untuk kali kedua. Baginda berkata, wahai Fatimah, apakah engkau tidak sudi menjadi penghulu wanita penghuni syurga, dan engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan mengikutiku. Jadi situlah hadis. Patutlah Fatimah ini tak nak bagi tahu, dia diam, biarlah rahsia. Tidaklah dia menyanyi lagu Siti Nurhaliza tu, tidak. Biarlah rahsia tu dah lama dah sebenarnya kan. Dan kemudian bila wafat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka barulah dia terzahirkan. Dan benda ini memang berlaku. Sayyidatina Fatimah merupakan ahli bait yang pertama yang menjejaki ataupun menyusuli baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiga, Ummu Sulaim bintu Milhan. Biasa dengar Anas bin Malik kan. Kita tahu Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita juga tahu bahawa Anas bin Malik ini merupakan PA ataupun banyak sangat-sangat rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak didoakan oleh baginda Nabi dengan rezeki dia menjadi kaya anak, kaya harta. Baik. Ibu Anas bin Malik ini, dia merupakan salah seorang wanita yang dijamin syurga. Okey. Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim bintu Milhan, ibu kepada Anas bin Malik, isteri kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talha. Ummu Sulaim ni dia daripada Ansar Bani Najjar. Dan mengikut sebahagian riwayat menjelaskan bahawa nama sebenar Ummu Sulaim itu adalah gelaran, dan nama sebenar dia adalah Rumaisa. Okey, Rumaisa. Maka Jabir bin Abdullah berkata, ini riwayat dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika saya memasuki syurga, saya terdengar bunyi tapak kaki seseorang. Lantas saya bertanya, siapakah itu? Maka jawab penghuni syurga, itu adalah Rumaisa bintu Milhan, ibu kepada Anas bin Malik. Jadi memang betul ada dua riwayat. Yang satu yang banyak kita dengar, Nabi dengar tapak kaki siapa? Bilal ibnu Rabah, ya. Jadi daripada celah-celah hadis itu ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Nabi juga turut mendengar tapak kaki Rumaisa. Dan waktu itu Nabi Muhammad SAW nampak Bilal ya dalam syurga itu, dan kemudian mendengar tapak kaki. Jadi mereka pun kata, siapa tu? Rupanya tapak kaki Ummu Sulaim ataupun Rumaisa. Baik, next adalah Sumayyah binti Khayyat. Siapakah dia? Isteri kepada Yasir, ibu kepada Ammar, ya. Ini merupakan syuhada atau syahid yang pertama dalam sejarah Islam. Isteri kepada Yasir bin Amin Al-Ansi dan juga ibu kepada Ammar bin Yasir. Beliau merupakan antara wanita pertama yang menzahirkan keislamannya, dan kerana keimanannya yang teguh, akhirnya beliau melakarkan sejarah sebagai syahid yang pertama dalam Islam. Yang terima Islam yang pertama, perempuan. Syahid yang pertama mati kerana Islam juga adalah perempuan. Okey. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk keluarga Yasir ini. Ya Allah, janganlah engkau siksa seorang pun dari keluarga Yasir dengan api neraka. Baginda bersabda lagi, sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sebab Nabi nampak, Nabi tengok diorang disiksa, tapi Nabi tidak mampu untuk membantu mereka, sebab nak membantu menyelamatkan mereka itu perlu dengan wang ringgit, dengan jaminan, sedangkan Nabi pun waktu itu sedang ditindas. Ini peristiwa di Mekah awal-awal dulu ya. Maka Salim Abu Al-Ja' menceritakan bahawa Uthman telah memanggil beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Ammar bin Yasir. Lantas Uthman berkata, ini kata Uthman, komen Uthman ya, saya akan menceritakan kepada kalian hadis tentang Ammar. Ketika saya bersama Rasulullah ke Al-Batta dan kami menemui Ammar serta ibu bapanya sedang disiksa oleh kaum musyrikin. Yasir bertanya kepada Rasulullah, adakah selama-lamanya saya akan terus disiksa? So waktu itu dia tengah sedang disiksa, maka Nabi mendekati, Nabi tak boleh nak buat apa. Nabi cuma memberikan semangat dan juga mengatakan sabran ala, ya sabar. Baginda menjawab, bersabarlah. Kemudian baginda berdoa, ya Allah, berikanlah keampunan kepada keluarga Yasir kerana engkau telah menguji mereka dengan dahsyatnya. So jadi sini merupakan jaminan ataupun
kita panggil satu peluang lah ya yang diberikan oleh Allah melalui doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kelima, al-mar'atus sauda, wanita yang berkulit hitam. Perempuan yang disifatkan sebagai al-mar'atus sauda ialah seorang wanita yang berkulit hitam sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Atha bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas berkata kepada saya, mahukah saya tunjukkan seorang wanita syurga kepadamu? Okay. Saya menjawab, ya. Agak-agaknya perempuan kalau kita ditanya macam tu, kita kata apa? Mestilah nak, kita kata kan. Kita teruja sangat nak tahu ni mana wanita syurga. Zaman kita boleh tengok dah. Ya, maka Ibnu Abbas pun berkata, wanita hitam ini telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, rupanya wanita hitam itu dia ada penyakit. Wahai Rasulullah, saya mengidap sejenis penyakit sawan. Yang kita istilah sekarang dipanggil apa? Epilepsi, kan? Okay. Yang menyebabkan aurat saya sering terbuka. Sekarang orang yang kena epilepsi tu kadang-kadang dia terus jatuh berbuih-buih kan, lepas tu dia bergerak-gerak gitu ya. Doakanlah kesembuhan untuk saya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepadanya ataupun berkata kepadanya, sekiranya kamu redha maka bersabarlah. Kamu redha dengan penyakit sawan kamu tu, kamu bersabarlah. Maksudnya simpan sakit tu, jaga sakit itu, simpan sakit itu, pasti kamu akan masuk ke syurga. Dan jika kamu tidak mampu, tidak berdaya, tak tahan lagi, tak larat lagi nak menanggung sawan tersebut, maka Rasulullah sebut, aku akan minta kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu itu. So mana satu? Kamu bersabar dengan penyakit, ganjaran kamu syurga. Atau kamu rasa tak mampu, aku akan doa kepada Allah, kamu akan sembuh. Mana satu? Betul. Dia pilih sabar. Saya akan terus bersabar ya Rasulullah. Dia akan nak bersabar sebab dia nampak dah syurga. Seraya berkata, tetapi aurat saya ya Rasulullah, kerana penyakit sawan itu aku akan terdedah. Aurat aku akan terdedah kerana sakit sawan itu, aurat aku akan terdedah. Maka mintalah kepada Allah agar auratku ini sentiasa terpelihara. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Allahu Akbar, dahsyatnya. Dia sakit tu bukan pilihan, betul tak? Dan bila dah sakit tu terjatuh ke apa ke, kira aurat dia tu aurat terbuka, bukan dia punya. Kalau kita sebut bukan tanggungjawab, bukan salah dia. Dia sakit, dia tak sedar. Dia tak sedar nak jaga aurat dia pun. Tapi itu yang dia bimbangkan sebagai hamba Allah. Dia bimbang aurat dia terbuka. Saya cerita macam ni, saya teringat almarhumah Syadiah Abbas. Ustazah Syadiah Abbas tu kan, yang dia waktu dalam kemalangan tak boleh nak buat apa-apa, yang dia teringat apa? Aurat dia. Allahu Akbar. Baik, jadi itulah dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah dia 5 wanita mar'atus sauda. Kemudian diikuti seterusnya dengan Sumayyah, Ummu Sulaim, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah. Memang ada hadis yang menyebutkan mereka ini merupakan penghuni syurga. Baik, ada lagi wanita-wanita lain ya. Wanita-wanita dambaan syurga bersumberkan hadis-hadis sahih ya. Ada yang pertama Ummu Mukminin kita Sayyidatuna Aisyah, kemudian Ummu Haram. Ummu Haram ni Ummu Haram bintu Milhan, ibu saudara kepada Anas bin Malik. Ini pun dahsyat perempuan. Kalau baca dia punya semangat dia sewaktu peperangan Badar. Dia sampai dia panggil ibu Badar, peperangan Badar ya. Dia jadikan diri dia itu sebagai perisai, tubuh badan dia itu sebagai perisai, sehingga disebutkan tidak ada di badan dia itu kesan yang macam flawless. Kita duk sibuk kerja flawless kan, tapi semuanya ada kesan parut luka untuk menjaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Ummu Amarah Nusaibah bintu Ka'ab Al-Ansariyah, wanita Ansar dan isteri Zaid Asim yang syahid di medan Yamamah. Mereka ini merupakan jururawat dan panglima wati di medan perang. Kemudian Ummu Ruman bintu Amir, isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq yang juga merupakan ibu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebab Abu Bakar As-Siddiq ini masa dia masuk Islam, isteri dia tak nak, yang isteri yang mula-mula. Isteri dia yang mula-mula itu adalah ibu kepada Sayyidatina Asma. Begitu juga dengan Abdullah ibnu Abu Bakar. Jadi yang itulah. Jadi yang Aisyah ni dia anak daripada ibu lain. Dia adik-beradik dengan Asma tapi lain ibu, ya. Okey, jadi ini Ummu Ruman ini adalah merupakan watak mertua Nabi yang sangat menenangkan. Tenang dan menenangkan. Masa berlaku fitnah kepada Aisyah kan, dia tidak menjalankan apa orang kata tu jarum dia. Dia tidaklah jadi mami jarum gitu, mak mertua jarum, tidak. Dia sangat tenang, menenangkan, suruh menghormati lagi suami dan sebagainya, ya. Dan dia bukan jenis yang merungut. Walaupun dia hidup dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bukan jenis sikit-sikit nak mengeluh, merungut, mengungkit, apatah lagi mengusutkan keadaan. Bukan, ya. Dan Nabi bersabda, barang siapa nak melihat wanita syurga, lihatlah Ummu Ruman. Baik, kemudian Ummu Aiman bintu Sa'labah, iaitu pengasuh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, nama sebenar dia adalah Barakah. Kemudian Ar-Rabi' bintu Muawis, salah seorang pertama yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, ya. Kemudian Kabsyah bintu Rafi', ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Asiyah bintu Muzahim, isteri kepada Fir'aun. 9 Maryam bintu Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, jadi itulah dia wanita-wanita, masya-Allah, dan banyak dah nama tokoh-tokoh yang kita tahu ni kan. So selebihnya perempuan kalau nak tahu lebih lanjut lagi boleh cari, ya. Boleh cari sebab kita dah tahu dah nama dia, kita nak tahu biodata dia apa, profil dia bagaimana, yang ni saya kena semak pula, ya, dalam kitab-kitab lain lah tokoh-tokoh ini. Baik, wanita ahli neraka. Neraka merupakan tempat azab yang disediakan khas untuk mereka yang melakukan maksiat dengan cara meninggalkan suruhan Allah yang wajib. Benda yang wajib dia tinggalkan. Jadi benda yang wajib dia tinggalkan, benda sunat dia buat besar-besar, tidak berguna, ya. Dan melakukan larangan Allah yang haram. Banyak riwayat menceritakan bahawa majoriti penghuni neraka terdiri dari kalangan wanita. Antara hadis berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Aku tidak pernah melihat api neraka seperti hari ini kerana adanya penyiksaan yang amat dahsyat di dalamnya. Dan aku melihat bahawa kebanyakan ahli neraka adalah perempuan." Rasulullah ditanya, "Mengapa ya Rasulullah?" Lantas baginda menjawab, "Perempuan yang tidak tahu mengenang budi suaminya dan mengkufurkan ihsan suaminya." Ini bagi suami yang ada budi, suami yang ada ihsan. Dia terkecuali bagi suami yang tak ada budi, suami yang tak ada ihsan, ya. Saya kalau cakap macam ni, ada mesti yang tak puas hati tu nanti. Dia kata, "Ustazah, suami asyik yang kena perempuan, yang kena perempuan, yang kena perempuan." Macam tu je kan. Tapi memang betul. Sebab apa? Sebab kita ni bercakap depan kita perempuan. Sebab tu kita punya message dia itu adalah berkaitan dengan perempuan. Kalau depan kita lelaki, dia tidak akan jadi message macam ini. Jadi dia akan message pula tentang tanggungjawab lelaki. Tapi basically kuliah duha dia sinonim dengan siapa dia punya pelajar-pelajar kuliah duha ni? Perempuan. Kalau lelaki dia sinonim dengan kuliah maghrib, lagi kuliah subuh. Jadi diorang satu hari tu dua tu, subuh, maghrib. Kita kuliah duha. Lagi satu ada kuliah zuhur. Itulah yang waktu mengantuk tu kan. So perempuan dia dua lah, waktu kuliah duha, dan satu lagi kuliah zuhur. Tapi dia atau kalau lelaki dia kuliah subuh ramai, kuliah maghrib ramai. Kita yang pula banyak sibuk berada di rumah. Jadi kita lihat di situ, insyaAllah fair and square, ya. Cuma bila dia di hadapan perempuan, bunyi dia lain lah. Dan kita baca hadis ni sebab kita membuka fiqh wanita dan berkenaan tentang wanita. Baik, jika engkau melakukan seberapa banyak kebaikan sekalipun kepadanya, nescaya dia tidak akan pernah merasa cukup, ya. Jadi ini bukan sahaja saya secara peribadi, bukan sahaja dirujuk kepada perempuan, tetapi dia merujuk kepada apa yang namanya manusia. Dia bila dia dah senang, dia akan terlupa, baik lelaki maupun
perempuan. So sebab tu mana yang Allah tentukan dalam hukum hakam antara suami, antara isteri, antara keluarga, cikgu-cikgu ke yang ada pegang amanah ni, bagi amanah kepada dia, jangan kita mudah ringankan. Apa tugas dan tanggungjawab anak-anak sebagai contoh, so bagi pada dia. Dan kita mungkin boleh memberi bimbingan, melengkapkan, tapi ingatkan, okey, ini you punya tanggungjawab, you punya kerja. Saya pun perempuan macam tu, anak-anak saya sebab saya biasakan mana yang ada exam. Okey, contoh ni hari Ahad ada exam, so hari Sabtu tu saya freekan dia lah daripada buat kerja apa-apa. Tapi bila kita dah freekan, contohnya daripada hari ni kan, sebab dia nak study, kita bagi okey lah leeway pada dia, dan adik-beradik lain yang akan backup. So dia akan lama dia nak extend lebih-lebih. Jadi dia dah senang dah tak buat kerja, dia kalau boleh forever dia tak nak buat kerja tu, tapi kita kembalikan balik. Okey, dia punya kerja adalah masak. So ni masak ni kita ambil sementara saja, benda tu very clear. Samalah juga dengan suami dan isteri. Isteri mungkin pendapatan lebih, nak bantu suami, boleh, tapi kena clear, bang saya bantu abang ni untuk 10 tahun yang pertama je. Pasal rumah ni pun no worry bang, saya akan bantu abang. Sebut saya akan bantu ya. Saya bantu abang bang, saya beli dulu, tapi abang bayar lepas tu pada saya. Kan. Dan benda tu biar jelas. Dan kalau kita tak nak dia bayar, tak apa bang, abang tak payah bayar pada saya, abang guna duit itu simpan untuk kita pergi haji, pun boleh juga, tapi clear kan. So, benda itu sepatutnya dia punya tugas, kan, tanggungjawab seorang suami. So mungkin kita ni Allah kurniakan rezeki lebih pada keluarga kita mak ayah kita baik pula, dia bagi kita sebiji rumah. Jadi bila kahwin tu, suami kita tinggal basuh kaki je masuk dalam rumah, kan. Kita basuh kaki pun kita tolong basuhkan. Jadi dia masuk dekat dalam rumah tu dengan senang lena. So jadi still, sebab tanggungjawab itu adalah tanggungjawab dia, tanggungjawab suami. Jadi still cakap, bang rumah ini harga dia begini. Saya senang hati sebenarnya nak bagi pada abang, tapi apa kata kita jadi macam mana bang? Jadi discuss dengan dia, ini tanggungjawab abang. Okay, so dia kata tak apalah abang rasa abang seronok sangat menerima hadiah rumah ini. So abang nak suruh saya hadiahkan lah. Oh ya, hadiah lah, dia kata. Tapi abang akan bayar semua maintenance rumah ini. Abang akan bayar juga keperluan rumah ini, bil apinya, bil airnya, perabotnya. Jadi kita bincang. Jadi di situ sebab kita dah cover yang besar rumah tu yang sepatutnya dia punya, tapi yang lain-lain tu bagaimana. Jadi perkara perbincangan ini ataupun syura ini cukup penting dalam keluarga. Dan dalam ayat Al-Quran pun kita akan jumpa perkataan syura itu timbul bukan pada pemimpin-pemimpin, bukan yang di tahap negara, bukan yang di tahap politik siasah ke. Kalimah syura itu pertama sekali muncul dalam Al-Quran bila kita baca dari surah Al-Fatihah ke hadapan kita akan masuk dalam surah Al-Baqarah. Perempuan, saya tak ingat Al-Baqarah ayat berapa, setakat saya ayat 1, 2, 3 ataupun 122 atau 133 yang cerita berkenaan tentang suami dengan isteri ini. Suami kena menjaga nafkah untuk isteri bila isteri menyusukan anaknya, dan tidak ada kesalahan bagi mereka sekiranya ibu itu nak menceraikan susu anak. Dia berbekalkan dengan syura antara mereka. Maksudnya ibu yang menyusukan itu, dia nak ceraikan susu, dia bincang dulu dengan suami dia. Di situ dia ada maknanya tu. Maknanya pemakanan, keselesaan, ketenangan seorang ibu susu itu adalah tanggungjawab siapa? Suami. So jadi bila kita nak putuskan, jangan buat keputusan sendiri-sendiri, sebab dia akan berkaitan dengan tanggungjawab si suami tersebut. Jadi bincang dulu. Kita ni kadang-kadang susu aku lah, taklah aku nak susukan anak siapa pun, kan. Tak boleh. Sebab tu saya dulu masa belajar, saya kata kenapa sikit-sikit nak minta izin suami. Yang macam tu penat lah ada suami ni nak minta izin aja, kan. Nak keluar minta izin, dia keluar tak minta izin pula. Macam tu, kan. Kita jadi macam tu. Tapi bila tengok balik, rupanya dia berkait rapat tentang amanah, tanggungjawab, kan. Jadi bila kita menyusukan anak siapa-siapa, yang terkaitnya dia juga yang jadi mahram. Betul tak? Bukan dengan kita saja, sebab dengan dia sekali.
Jadi sebab tu benda itu dia macam pengeluaran susu, production susu itu adalah datang daripada kita, tetapi asbabnya dia yang memberi kita makan, dia yang menjaga kita dan sebagainya. Jangan tanya sekarang ni tidak lagi lah ustazah. Yang itu dia, kita cerita pasal original ataupun basic hukum dia. Kalau sekarang ni memang kita yang cari makan, kita yang makan. Kadang-kadang terlupa makan, kita yang menyusukan sampai gastrik kan. Suami buat dia aja. Contoh kan. Tapi sekali lagi benda ini perlu ada syura. Berbincang perempuan ya. Okey. Baik, cerita pasal wanita ahli neraka dah sampai ke situ dah kan. Namun terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai huraian hadis ini. Sebahagian mereka menerangkan bahawa yang dimasukkan wanita ahli neraka kebanyakan itu adalah kerana realitinya memang tidak dapat dinafikan bahawa pada nisbah wanita lebih ramai dari lelaki. Walau bagaimanapun di Malaysia wanita masih kurang lagi ya. Maka jumlah wanita penghuni syurga dan neraka lebih ramai berbanding lelaki. Manakala kebanyakan ulama lebih selesa untuk terus berpegang teguh pada pengertian yang zahir, iaitu ramai wanita terjumus ke dalam api neraka berbanding lelaki kerana wanita mudah terdedah kepada fitnah dan fitrah kejadian wanita itu sendiri yang tidak menentu. So ingat tadi ayat yang kita kata yang Allah sebut Allah ciptakan lelaki dengan perempuan untuk saling mengenal kan? Okey, tapi perkara pertama sebelum kita mengenal itu adalah kita kena kenal diri terlebih dulu. Jadi bila kita mengenali diri sendiri, of course kita akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi bila dia mengenal diri dia siapa, purpose of life apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, keperluan dia akan perlukan siapa dalam hidup dia, maka dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. So bila dia berjumpa dengan Allah, maka dia tahu dia punya peranan dan menghormati peranan orang lain pula. Baik, jadi dalam hal ini bila kita tahu fitrah kejadian kita sendiri dan sebagainya, maka kita akan lebih appreciate dan berhati-hati. Contohnya perempuan, baru-baru ni saya baca artikel satu kajian. Saya suka sangat baca kajian ni. Kajian ini antara lelaki dengan perempuan. Kenapa perempuan ini mempunyai emosi yang lebih tinggi daripada lelaki? Kerana diorang buat CT scan, Dia buat scan pada perempuan punya otak sewaktu perempuan tidur. Dia buat pula scan otak lelaki sewaktu lelaki tidur. Dan mereka mendapati sewaktu lelaki tidur, 70% daripada keupayaan dan aktiviti otak turut tidur. Jadi hanya 30% sahaja yang awake. Bila dia buat scan pada perempuan, betul cakap dah gelak dah. Akulah tu kan. Dan mereka mendapati yang tidur itu 10% je. 90% berbanding 30% lelaki. Kita tak tidur lagi. 90% masih lagi dia bercakap-cakap sesama dia. Dia mimpi tu pun pelik-pelik kan. Kalau lelaki 30% saja awake. So bila dia mimpi ke apa ke, kadang-kadang pun dia terlupa. Kan. Suami saya macam tu. Kadang dah mengigau-ngigau dah. Lepas tu apa ni mimpi apa? Entah. Jadi dia tak ingat. Kalau perempuan ni, so bila kita tahu yang tu, kita akan mudah mengakui kelemahan kita dan kita mudah untuk menerima nasihat orang perempuan. Saya macam ni lah, perempuan macam tu. Kalau dia salah dia pun betul. Kalau dia betul dia pun betul kan. Lelaki dia betul pun dia salah. Dia salah pun dia lagi salah. Dia macam seolah-olahnya kan. Okay, jadi bila macam tu kita macam lebih memahami, lebih orang kata tu lebih terbuka lah, lebih menerima kelemahan diri sendiri dan kita akan memperbaikinya. So ini adalah untuk satu muhasabah. Dan bila ditanya lah antara orang kata tu, bila dia buat kajian macam tu, kenapa perempuan macam tu kenapa perempuan macam tu, rupa-rupanya bukan kaum perempuan, dia termasuk mana-mana spesies mamalia yang betina macam tu. Dan akhirnya kesimpulan daripada kajian itu, mereka mendapati bahawa spesies mamalia yang perempuan atau yang betina itu, dia perlu mempunyai emosi yang kuat kerana mereka membela menjaga anak. Sebab itulah kelebihan kepada kaum
wanita. Jadi wanita itu kelebihan dia di situ, anak-anak kita lah. Kita kalau nak masuk syurga pun kita nak masuk dengan anak-anak kita yang kita sebut anak dulu kan. Cuba tanya suami, bang nak masuk syurga dengan siapa? Dengan awak lah, dia kata. Dia dengan isteri dia kan. Dia tak sebut anak dulu. Dia sebut isteri dia dulu ataupun dengan mak dia dulu kan. Allahu Akbar. Baik. Seterusnya, pokok pangkal yang harus difahami melalui hadis-hadis ini adalah kenyataan serta amaran keras. So, mana-mana hadis seperti ini, kita tengok amaran dia, bukan kita mempertikaikan antara kaum lelaki dan juga kaum wanita, tapi apakah amaran Allah? Amaran Allah adalah khas untuk kaum Hawa yang lalai. Maka menjadi tanggungjawab wanita muslimah untuk berhadapan dengan realiti cabaran yang pasti, persiapkan diri dengan benteng ilmu agama supaya kita tidak menjadi perempuan-perempuan yang tidak mengenang budi suami. Kita, na'udzubillah, kita jangan menjadi perempuan-perempuan yang mengkufurkan ihsan suami kerana kejahilan kita, kerana kita tidak mahu bersabar ataupun mendengar dan sebagainya. Baik. Seterusnya ayat muka surat yang ke-32. Muka surat 32, muka surat 33. Okey. Perempuan yang dikasihi, yang ini adalah hadis yang diambil, dipetik, sebahagian mengatakan dhaif, ya. Jadi kedua ini dhaif, walau bagaimanapun ia telah diabadikan dalam kitab-kitab oleh para ulama, ramai para ulama, maka kita meraihkan, ya, huraian dan juga kupasan-kupasan para ulama. Contohnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini dia imam besar dalam hadis, dalam huraian-huraian ilmiah. Jadi dia menceritakan dalam huraikan wanita ahli neraka, kisah dan peristiwa yang digambarkan melalui pengembaraan agung. Yang ini disebutkan sebagai hadis dhaif. Jadi perempuan boleh baca, sebab kita ambil daripada kitab Al-Kabair, iaitu 70 dosa-dosa besar. Cuba tengok muka surat 34. Baik, tengok perenggan yang kolom kedua tu. Walaupun riwayat ini pada pandangan sebahagian ulama mempunyai kesamaran, yakni dhaif, namun bukti kewujudannya dalam kitab-kitab yang muktabar seperti kitab Al-Kabair. Al-Kabair maksudnya dosa-dosa besar, perlu diberi perhatian dengan mengambil pengajaran melalui kisah ini juga. Sudah pasti perjalanan hidup kita menjadi lebih kondusif pada saat bertemu dengan Yang Maha Esa. Tuan-tuan perempuan, saya nak cerita di mana ada sepasang suami isteri yang bergaduh beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Okey. Bergaduh, suami isteri tu bergaduh 7 tahun sebab suami suruh isteri pakai tudung. Okey. Tapi ini bukan sekarang, ini zaman tahun 70-an dulu. Jadi saya berjumpa, sebenarnya kisah kawan saya jumpa dia, dia banyak cerita lah kan pasal kesukaran ayah dia tu nak membimbing mak dia. Jadi mak dia jenis tak pakai tudung. Jadi ayah dia ni memang pujuk lah isteri dia ni pakai tudung sampai bergaduh-gaduh. Tapi bergaduh-gaduh tu si suami ni punya tahan marah kan, dia pergi tumbuk dinding, berlubang dinding. Dinding tu dinding papan lah, bukan dinding batu. Di rumah papan. Okay, so dia punya marah tu dengan isteri dia suruh pakai tudung, dia pun tumbuk dinding. Itu suami-suami yang saya rasa baik lah, dia cuba kan nak bimbing isteri dia, tapi isteri dia tak nak. Isteri dia kata malulah, nanti nak depan orang macam mana sebagainya kan. Jadi tak boleh. 7 tahun nanti pun 7 tahun tu suami dia bersabar, suami dia doa rupanya kan. Dan kemudiannya anak dia tu kawan saya dekat sekolah. Satu masa kami ni biasakan dulu ada camp solat lah, kemah ibadah lah kan. Jadi kami dapat satu macam 2 helai artikel cerita seksaan bagi wanita, dan salah satu daripada konten dalam artikel itu adalah hadis ini yang dipetik daripada Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi kemudian hadis ini diletakkan di situ dan dikeluarkan pula apa dia punya dosa dan apa dia punya azab dan siksa. Jadi anak ni, kawan saya ni ambil, dia tengok menangis dia. Menangis sampai terpaksa satu sesi tu dia absent sebab dia tak tahan, dia sembah. Jadi waktu tu orang yang memujuk dia adalah saya. So saya pun pergi, kata kenapa awak nangis ni? Lepas tu dia pun cakap dia tak tahan dia tengok ni, dia terbayang muka mak dia je. Lepas tu dia menangis. Saya tengok dia menangis sampai saya pun menangis.
Bagi dia sama dia kata dia sayang mak dia luahkan perasaan dia gitu kan. Dia sayang mak dia tak nak mak dia masuk dalam neraka. Nanti kalau kena ni macam mana tu, waktu itulah dia meluahkan. Barulah saya tahu, oh rupanya ayah dia kesekian kalinya daripada dia darjah 1. Dia cerita darjah 1 tu yang saya kira tu darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu kami punya kemah ibadah tu tingkatan 1. So 6 tahun kira 7 tahun lah tu. Kan, so 7 tahun dia cakap. Dan kemudian saya mencadangkan pada dia, saya kata apa kata artikel ini, kalau lepas habis kemah ibadah ni kita balik, saya kata apa kata artikel ini awak bagi pada mak. Dia kata nanti mak marah, takut dia kata gitu kan. Jadi saya kata buat macam hadiah dari pihak sekolah, saya kata gitu. So kita orang yang pakat lah cari reben golong cantik-cantik kan. Lepas tu ikat dengan reben. Lepas tu bagi tahu ini pihak sekolah bagi kepada ibu bapa. Cakaplah maksudnya nanti kalau mak tak percaya suruhlah mak tanya saya. Saya kata, saya kan kata ya. So kita pun pakat antara kawan-kawan ni. Jadi dia pun balik, memang betul perempuan dia serahkan pada mak dia. Saya kata kau serahkan pada mak kau jangan cerita banyak-banyak tau, sebab takut nanti kita nak cover balik kan. Saya cakap serahkan aja, lepas tu buat bodoh je, buat tak tahu je. Okey dah, okey. Barulah dia boleh pergi ke sesi selanjutnya. Kalau tak dia menangis saja. So kemudian Alhamdulillah minggu depannya masa kita balik tu jumpa, punyalah dia suka. Dia kata mak dia dah mula pakai scarf, pakai serkup. Ni zaman dulu-dulu kan, tahun ni lah 70-an 80-an kot kan. Jadi dia mula pakai serkup. Masa kami kecil-kecil dulu tu, ni tudung tu kita panggil tudung dakwah kan, ingat tak? Kita tak panggil tudung, kita panggil tudung dakwah. Sekarang ni baru kata ya Allah kenapa pula aku panggil tudung dakwah. Itu istilah yang maksudnya kita tak biasa dengan tudung ini ya. Jadi Alhamdulillah peringatan-peringatan seperti ini terkadang ya, manusia itu dia perlu basyirah, berita-berita yang menggembirakan, berita-berita yang tenang. Setengah orang dia berita yang menggembirakan, berita tenang, syurga ke apa ke, tak ada. Dia mungkin hati dia keras, maka dia perlu ditakutkan, dan ditakutkan dengan nazirah. Nazirah tu adalah satu berita yang menakutkan, amaran dan sebagainya ya. Jadi Alhamdulillah perempuan doakan istiqamah ya. Jadi saya ayah dia dah meninggal dah pun, sekarang mak dia Alhamdulillah jumpa pakai tudung lambu. Dah jumpa dengan kawan saya ni. Baik, habis dah, masuk ke bab yang ketiga. Selesai sudah kita punya masa. Okay. Ada tak soalan? Habis dah masa kita kan? Habis, minta maaf ya perempuan, lambat sikit dalam 10 minit gitu. Ada soalan dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah minggu depan akan datang, kelas akan datang, kita masuk bab yang ketiga ya, fungsi wanita dalam keluarga dan masyarakat. Baik, jadi kita tutup majlis ini dengan tasbih kafaratul majlis, dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.